Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammani akmalani ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Aqulu billahi taufiq. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Allah, kita semua pada malam ini diizinkan oleh Allah untuk meneruskan lagi kuliah Isyak kita yang mana telah tertangguh agak lama. Mungkin dah lebih daripada sebulan sebelum daripada Ramadan yang lalu. Sekarang telah pun Syawal, hampir pada pertengahan Syawal. Ini adalah nikmat yang sangat besar untuk kita meneruskan lagi momentum menyelesaikan kitab kita, iaitu kitab Doa dan Taubat Para Nabi, terbitan karya PIS bersama dengan Muhim, yang mana kita telah lalu lama dah di channel Akademi Sunnah ini. Ingatkan dah selesai dah, habis dah. PKP ni rupanya ada 3.0 pula. Jadi kita alhamdulillah dapat meneruskan inisiatif ini untuk meneruskan lagi momentum kita dengan masa yang agak terluang. Kita manfaatkan masa ini untuk sama-sama kita mempelajari, mengambil iktibar daripada kisah para anbiya, terutamanya doa dan juga rintihan taubat mereka. Sekaligus kita sendiri beramal dengannya. Baik tuan-tuan apa yang dirahmati Allah sekalian, hayakumullah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pada siapa yang baru masuk. Kita baru saja nak manaskan badan untuk memulakan kembali kuliah kita. Jadi sementara kita tunggu beberapa orang lagi untuk masuk, suka untuk kita peringatkan tuan-tuan dan puan-puan apa yang berlaku di sekeliling kita pada hari ini, terutama di media sosial. Antara yang pertama sekali adalah berkaitan dengan sambutan Hari Guru. Memandangkan dah banyak PDPR dimulakan semula, terutama bagi sekolah. Begitu juga kuliah online bermula semula setelah masjid dan surau pun ditutup lebih awal lah daripada PKP 3.0 ni kan. Jadi sentiasa mendahului lah masjid dan surau kita. Maka dalam kita bertalaqi, berinteraksi, menuntut ilmu di media sosial secara maya, secara online ini, kadang-kadang terlepas pandang beberapa adab kita dalam menuntut ilmu. Itu kalau tuan-tuan puan perasan di Facebook saya, Facebook page dan juga personal, saya ada share satu kisah berkaitan dengan Imam Ahmad rahmatullah alaih, Ahmad bin Hanbal, dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah karangan Al-Imam Subki rahmatullah alaih. Ini dikongsi oleh Dr. Arar Abdul Rahman Abdul Rahim. Riwayat itu menyebut Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih, dia sentiasa berdoa untuk 5 orang guru yang setiap kali salat. Boleh jadi salat tu fardu 5 waktu, boleh jadi salat malam, salat sunat ke pada siangnya. Secara umumnya setiap kali salat Imam Ahmad akan doa untuk 5 orang guru. Dan dalam 5 orang tu yang paling utama yang didahulukan adalah Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Nombor 1. So, bayangkan sehari paling kurang 5 kali doa untuk gurunya. Kita jangan melupakan guru-guru kita daripada kita sekolah tadika sampailah kita akhir hayat kita ke, universiti, di masjid surau, secara online, secara berdepan ke,
siapa saja guru kita, maka jangan melupakan doa untuk mereka. Kadang-kadang kita lihat bila kita menuntut ilmu secara online, kadang-kadang kuranglah sikit adabnya. Kalau sikit-sikit tu biasalah kan. Kadang tertidur ke, tersembang ke, biasalah. Tapi kadang setengah tu sampai mereka menganggap ia tidak begitu penting. Sebahagian daripada guru agama yang buat PDPR, ibu bapa sampai sebut yang subjek agama kami tak mau nak skip, bagi tahu siap-siap tak mau PDPR subjek agama, subjek selain agama okey. Anak dia masuk agama, anak dia tak mau masuk. Nak penting siap-siap, pilih-pilih. Tak mau masuk semua. Nak masuk semua kan. Seolah dia menganggap tak penting. So ini menyebabkan rosaknya anak-anak mereka kerana apa? Dimulai dengan adat yang buruk, dengan niat yang menyimpang, menyeleweng. So kita kena contohi para salaf. Antara Imam Ahmad bagaimana sentiasa mendoakan gurunya itu Imam Syafi'i rahmatullah alaih dalam setiap salat dia. Itu yang pertama ya tuan-tuan. Untuk refresh mulalah kuliah-kuliah online kita ni. Yang kedua ya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan solat taubat. Yang masyhur di media sosial, solat taubat apabila meninggalkan solat Jumaat. So ini adalah satu yang cukup berbahaya kan. Saya ingat ia bukan satu kesilapan yang ringan. Kesilapan ringan ni macam bahasa Arab, kadang salah baris, kadang terlepas cakap. Itu kesilapan ringan. Tapi ini adalah satu kesilapan yang cukup berat kerana ia adalah metodologi, ialah manhaj. Bila kita lihat sehingga satu tahap dianggap seolah-olah meninggalkan solat Jumaat itu kerana adanya uzur adalah satu kabair, satu dosa yang besar sehingga memerlukan kepada solat taubat. Solat taubat adalah sahih. Datang pada hadis ni yang sahih, solat taubat. Walaupun tak dinamakan solat taubat. Iaitu solat yang Nabi SAW perintah bila seorang buat satu dosa, maka dia berwuduk, dia solat 2 rakaat. Kemudian dia memperbanyakkan istighfar. Di solat tu dinamakan oleh para ulama solat taubat. Di konsep tu ada. Berbeza dengan solat hajat. Solat hajat hadis yang dhaif. So konsep itu dhaif. Berbanding solat taubat, konsep tu sahih. Cuma penamaan itu penamaan yang baru yang diberikan oleh para ulama lah. Yang penting konsep tu ada, macam solat sunat wuduk. Lepas pada berwuduk, Nabi SAW perintah kita solat sunat 2 rakaat. Dia dinamakan solat sunat wuduk walaupun nama tu tak ada dalam hadis, tapi ia ada asas, ia ada konsep daripada hadis-hadis yang sahih. Nama tak ada masalah, itu adalah ijtihad para fuqaha dari sudut fiqh. Penamaan, penjenamaan satu solat. So, solat taubat ya ada asas. Kadang setengah kita lihat sebahagian orang kata solat taubat ni tak sunnah. Solat taubat ini tak ada. Ya konsep dia ada. Cuma yang solat taubat itu kerana bila dia melakukan dosa, hadis itu disebut, bila dia melakukan dosa, adakah meninggal solat Jumaat satu dosa? Jika adanya uzur, maka ia tidak dikira sebagai berdosa. Tidak. So ini adalah satu yang sangat berat, yang besar. Itu semua orang dia respon terhadap kata-kata ini ataupun terhadap amalan ini yang disyorkan oleh sebahagian penceramah ni. Kerana ia benda yang berat, yang besar. Ia bukan benda mana kata benda-benda yang remeh, yang kecil kan, tidak. Mana ia asas metodologi. So kita kena faham bahawa salat Jumaat adalah satu salat yang mana disyaratkan izin daripada pemerintah. Mesti ada izin barulah sah. Tanpa izin maka batal. Tidak sah. Itu kita kena jelas. Dan kita juga kena faham fiqhul waqi'. Memang atas kertas kita boleh sebut secara teorinya macam ni, macam tu. Kita ada cadangan kenapa tak buat macam tu, kenapa tak buka surah yang baru untuk Jumaat, kenapa tak buat Jumaat dalam kilang saja,
Kenapa tak buat dekat sekolah? Kenapa tak buatlah rumah? Tak buat dekat shop lot, dekat NGO ke apa? Itu cadangan atas kertas, tapi realiti ataupun waqi' dia kena kembali pada izin pemerintah. Kalau pemerintah izin baru sah, jika tak maka ia batal. Ya, batal. So itu hakikat yang kita kena terimalah. Walaupun kita suka, setuju ataupun tidak. Kalau pemerintah tak izin, maka tidak sah salat Jumaat. Ya. Tidak sah. Maka sebagai seorang Muslim, manhaj kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah mentaati pemerintah hal yang ma'ruf. Hal yang ma'ruf kita taat pemerintah. Walaupun pemerintah itu dalam hal yang lain adalah zalim. Seperti mana yang kita lihat ni, kita tak nafikan pemerintah hari ini ada kezalimannya. Itu seringkali digembar-gemburkan masjid, surau, digembar-gemburkan sebagai punca kepada peningkatan kes-kes COVID hari ini. Itu satu kezaliman. Masjid surau sentiasa ditutup yang paling awal. Yang lain tidak digembar-gemburkan. Pusat judi, kelab malam juga adalah satu penyebab kes-kes. Tapi tak digembar-gembur, ditutup. Ditutup. Kilang, ditutup. Tapi masjid surau ini digembar-gemburkan. Ia adalah punca, maka ia ditutup. Sampai hari ini, tuan-tuan puan lihat akhbar hari ini, saya ingat Sinar Harian ke, 12 orang di compound kerana solat pada hari Jumaat, entah solat apa, mungkin solat zuhur ke, solat Jumaat ke, diserbu. Saya ingat di Seremban, diserbu oleh Jabatan Agama dan juga polis. Jadi memanglah kita kata zalim lah. Sentiasa nak serbu masjid dan surau saja, 12 orang pun kena. Benda tu memang salah, tapi kenapa sentiasa ditekankan? Namun hakikat dia apa? Hakikat dia syarat sah mestilah dia dengan izin pemerintah. So ini kita perlu jelas. Mudah-mudahan manfaat bagi kita lah untuk beberapa isu yang muncul pada hari ini. Hayyakumullah wa sahlan. Pada siapa yang baru masuk ni, Wa Akmal, Puan Raziah, sangkut-sangkut suara. Mungkin internet kita agak slow. Macam mana yang lain? Jemaah-jemaah kita yang lain suara sangkut tak? Adakah suara juga sangkut? Jadi masalah internet saya sendiri ke ataupun internet-internet yang lain pun begitu? Alhamdulillah, selamat malam Ustaz. Semua pencinta Quran. Assalamualaikum. Haji Luqman, selamat malam lah. Biasa selamat malam ni penutup. Kita baru muqaddimah. Baru muqaddimah dah selamat malam lah. Mungkin yang dimaksudkan sebab sekarang ni malam lah. Bukan makna nak habis lah kuliah. Haji Wan, suara putus-putus juga. Wah, ada 2 orang sebut suara putus. Suara okey, Muhammad Mustaqim. Hayyakumullah. So, diharapkan suara semua okey ya. Mudah-mudahan suara kesemuanya okey. Baik. Tuan-tuan puan dirahmati Allah sekalian, nampaknya ada ramai masuk. Jika ada masalah suara boleh maklumkan lagi sekali ya. Puan Nuridah. Jelas, alhamdulillah. Okay, tuan-tuan puan dirahmati Allah sekalian. Kita membincangkan kitab doa dan juga taubat para nabi. Ini adalah edisi yang terkini ya. Tuan-tuan boleh dapatkan daripada admin kita ataupun daripada Muhim, daripada PIS, karya PIS. Pada kuliah yang lalu kita berhenti bab berkaitan dengan doa para nabi, iaitu doa Nabi Ayub alaihissalam. Ini insya-Allah kita masuk doa Nabi Yunus alaihissalam. Doa yang seterusnya itu doa Nabi Yunus alaihissalam. Ayakumullah Puan Hindun Aziz daripada Rawang, jelas. Alhamdulillah. Baik. Antara doa-doa yang masyhur, yang agung, yang disebut dalam Quran adalah doa Nabi Yunus alaihissalam. Doa Nabi Yunus alaihissalam. Yang mana Nabi Yunus ni daripada kampung Ninawa, iaitu yang berada di Mosul
Iraq pada hari ini. Di Mosul, Iraq. Jadi tuan-tuan dan puan, sambil-sambil kita duk baca sirah para anbiya ni, bolehlah duk tengok dekat Google Maps Mosul ni kat mana. M-O-S-U-L. Mosul, Iraq pada hari. Di situlah kampung dia, Ninawa. Dia asal daripada situlah, diutuskan pada penduduk situ. Jadi kalau kita lihat kisah-kisah para anbiya dan rasul ini, ia memang berlega sekitar Timur Tengah pada hari ini. Semenanjung Arab, itu juga Mesir, Iraq, Syam, dan juga sebahagiannya menyebut di sempadan Turki pada hari ini. Dia berlega sekitar itu. Berlega sekitar kawasan yang hampir sama, itu Timur Tengah pada hari ini. Sebab itu tidak pelik lah sampai ke hari ini bergolak. Timur Tengah ni bergolak, dia memang bumi para anbiya dan rasul. Bahkan tanda-tanda akhir zaman pun bila kita membaca kisah, memang akan berlegar sekitar kawasan itu. Makkah, Madinah, terutamanya Palestin, Dimashq, Syam, Makkah, Madinah, sekitar kawasan ini. Baik. Jadi seperti mana rasul yang terdahulu, yang lain-lain pun kita baca, semua dakwah mereka adalah tauhid. Dakwah yang sama. Semua para anbiya rasul dakwah dia tauhid. Cumanya fiqh dia berbeza. Tauhid yang sama, mengesakan Allah. Dan mereka ancaman dan ujian mereka yang sama, iaitu kufur. Itu juga syirik. Ujian yang sama. So, dakwah dia tauhid dan penentangan dia adalah syirik dan juga kufuran. Walaupun adalah penentangan-penentangan yang lain seperti LGBT, kan, riba, arak, yang lain-lain itulah sampingan. Tapi yang asas dia apa? Syirik. Kufur dan juga syirik. Jadi tak terkecualilah Nabi Yunus AS ni, dia pun diancam dengan ancaman yang sama, sehinggalah akhirnya baginda meninggalkan kaum dia dalam keadaan yang marah. Dalam keadaan yang marah. So bila Nabi Yunus AS diuji, dia pun manusia biasa. Dia pun rasa fed up. Rasa letih, penat dengan kaum dia. Dia pun tinggalkan kaum dia. Mana macam merajuk lah. Bukan tinggal, betul-betul tinggal. Kita dengan sangkaan baik, dia bukan nak tinggal terus. Tapi dia merajuk sekejap. Mana dia pun ada rasa letih, lelah, penat lah. Sehinggalah baginda AS menumpang sebuah kapal yang penuh dengan orang ramai dan barang-barang. Dia tumpang kapal. Merajuk pergi naik kapal. Puan Siti Esa, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz semua jemaah kuliah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Rubiah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Puan Ummu Nura, clear Ustaz. Alhamdulillah. Nampaknya majoriti sound clear. So harapnya yang lain-lain semua clear lah mendengar sound kita pada malam ini. Baik. Jadi kapal ni dia penuh dengan orang dan penuh dengan barang. Sehingga melebihi had lah. Jadi sehingga kapal tu di tengah-tengah laut, dia hampir karam. Mungkin atas faktor ramai sangat ke, lebih muatan ke. Dan sudah tentu ia adalah ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Ujian Allah, dia hampir karam. Maka mereka pun buat undian. Siapa yang nak kena dikorbankan untuk kurangkan beban. So, nak campak siapa keluar dari laut supaya yang lain selamat lah. Kapal tu hampir karam, lebih muatan. Siapa yang kena keluar daripada muatan yang lebih ni? Maka Nabi Yunus AS apabila dicabut undi, lekat nama dia. Memang Allah nak uji dia. Sebabkan tadi dia meninggalkan kaumnya, maka Allah uji dia. Kalau dia tinggalkan dengan perintah Allah, tak ada masalah. Tapi dia meninggalkannya, kaum dia kan, tanpa perintah daripada Allah, maka Allah pun uji dia. Inilah yang tajuk yang kita nak bincang malam ni. Tajuk kita kat atas ni kan, kan. Doa atas musibah. Yang mana musibah tu kerana kecuaian kita. Jadi antara kecuaian Nabi Yunus AS meninggalkan kaum dia dalam keadaan dia marah. Jadi dia mengikut daripada
kemarahan dia, maka dia tinggal kaum dia, maka itu kecuaian daripada. Disebabkan kecuaian itu, maka Allah uji dia dengan musibah. Jadi bagaimana nak mengatasi musibah itu? Nak menghalang, mencegah musibah disebabkan kecuaian kita sendiri, maka Allah ajar kita doa. Doa Nabi Yunus nantilah. Dan Nabi Yunus pun akhirnya dicampakkan masuk dalam laut. Kena campak. Bila dicampak dalam laut, Allah utus seekor ikan. Ikan yang gergasi. Ikan yang besar. Telan Nabi Yunus alaihissalam. Wallahu a'lam, zahir apa yang kita akan baca nanti, telanlah masuk dalam perut. Perkataan bahasa yang digunakan tu perut lah. Telan masuk dalam perut. Walaupun sebahagian orang yang barulah, sebagian orang yang cuba untuk menafsirkan masuk di situ adalah bukan dalam perut, tapi di satu kawasan yang mana ia bukannya perut. Mana ikan paus ni kan, kita tengok ikan paus dia ada di belakang dia, ada satu seolah macam injap lah, lubang untuk dia keluarkan air. So dia berada di dalam lubang itu. Kalau kita kata ikan paus lah pada hari inilah. Tapi wallahualam, yang tu pun kemungkinan tu ada jugalah. Sebab itulah kawasan yang bukanlah dalam perut kan. Tapi zahirnya dia ditelan di dalam perutnya. So, mungkin dalam perut ke, mungkin kat kawasan yang lain ke. Yang penting dia berada dalam ikan itu dan dia dalam keadaan yang selamat. Selamat. Itu disebut Allah memberi ilham pada ikan tadi supaya tidak kunyah dan merenyukkan tulang baginda. Cuma dia ditelan saja dan seolah dijadikan penjara untuk baginda. Dia dipenjarakan di dalam perut ikan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat Quran, itu daripada surah As-Saffat ayat 139 hingga 144. Surah As-Saffat ayat 139 sampai 144. Baik, Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ila al-fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadhin فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Maksudnya sesungguhnya Yunus adalah salah seorang daripada Rasul yang diutuskan ketika dia telah melarikan diri ke kapal yang penuh syarat lalu telah mencabut undi. Kemudian dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang tertewas. Maka ikan paus telah menelannya dan dia berhak dipersalahkan. Kalaulah tidak kerana dia daripada kalangan orang-orang yang memuliakan Allah, nescaya dia telah tinggal di dalam perut ikan itu sehingga hari kebangkitan. Ini ayat Quran yang menceritakannya secara ringkas. Memang manhaj, metodologi daripada Al-Quran, kisah itu ringkas saja. Ringkas, dia tidak diperincikan. Ya ringkas, yang penting ya padat dengan ibrah pengajaran ataupun dia tadabbur. Apa yang kita dapat di sebalik itu lebih penting. Itu kisah yang ringkas saja. Dalam ayat ni Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang Nabi Yunus alaihissalam, iaitu penyebutan di sini bahawa Nabi Yunus ini dia berhak dipersalahkan. Maka ikan paus telah menelannya. Al-hut, wa'ra' memahami al-hut ini dengan makna ikan yang besar. Al-hut makna ikan yang besar. Penterjemah kita diterjemah ikan paus. Kerana ikan besar ni ikan paus. Yang ada, setakat yang ada hari ini, ikan yang paling besar ikan paus. Lepas tu diterjemahkan ikan paus. Cuma kalau kita lihat dalam kamus-kamus bahasa Arab, al-hut maknanya ikan yang besar. Ikan yang besar. Jadi boleh jadi ikan paus, zahir yang kita nampak hari ini, dan boleh jadi ialah ikan yang besar, yang mungkin kita pun tak tahu
ia wujud ataupun tidak. Kerana kadar kajian yang kita ada hari ini, mana kewujudan hari ini, ikan tu wujud. Tapi kewujudan hari ini, adakah kita dapat kesan dia? Allahu a'lam. Kerana apa yang sampai pada kita, setakat ilmu kita manusia yang cetek ini, kita boleh kesan ikan paus lah. Jadi mungkin ada ikan lain yang di dasar lautan. Mana kita belum sampai lagi betul-betul di dasar lautan. Dasar lautan ini ada yang sangat dalam, lebih dalam lagi daripada mana-mana menara yang tertinggi di dunia yang belum diterokai. So, mungkin kalau ada kajian-kajian yang terbaru, orang teroka masuk ke dasar lautan yang paling dalam, mungkin ada ikan yang lebih besar daripada ikan paus. Cuma wallahu alam, apakah ikan sebenarnya itu kita tak diperincikan. Tak diperincikan. Jadi zahirnya ikan tu besar. Boleh jadi ialah ikan paus lah. Itu yang ada pada hari ini. Jadi kalau kita tengok teori-teori daripada barat, mereka ada teori-teori ada ikan besar yang tersimpan di laut dalam, di dasar yang belum kita jumpa lagi. Teori ni macam teori-teori dinosaur lah. Macam teori dinosaur. Dinosaur tu dah pupus lah kan. So mungkin ada ikan yang kategori dinosaur, ikan tu mungkin dah pupus. Ataupun ikan tu tak pupus tapi dia bersembunyi jauh di dasar laut. Ini teori-teori daripada barat ada. Tapi selagi mana tak terbukti teori-teori ini, kita kata ikan paus lah. So terjemahan dia ikan paus, menelan dia. Namun walaupun disebut Nabi Yunus AS berhak dipersalahkan, mana benda tu kecuaian, kesilapan sebagai seorang manusia. Namun Allah Azza wa Jalla bila menceritakan kisah para anbiya, penceritaan ini adalah sebagai pujian kepada mereka. Kadang-kadang bila kita baca, kenapa nak cerita kekurangan, kesalahan, kecuaian para nabi, para rasul? Penceritaan itu sebenarnya satu pujian. Kerana selepas daripada itu, mereka pun diceritakan di sini, kalaulah tidak kerana dia di kalangan orang yang memuliakan Allah, maknanya dia bertaubat. Bertaubat. Jadi, mula diceritakan kecuaian mereka, kemudian diceritakan taubat mereka. So, menunjukkan Allah Azza wa Jalla suka, Allah mencintai hamba dia yang bertaubat. Allah cinta. So, itu hikmah kenapa diceritakan. Dan kalau kita terdetiklah benda tu sebagai manusia biasa, terdetik kenapa para nabi, para rasul ni diceritakan kekurangan dia, kesilapan dia, kecuaian dia. Penceritaan itu antaranya hikmah dia kerana Allah Azza wa Jalla nak memuji para anbiya dan rasul. Pujian. Lepas bayar penceritaan tu, pujian pula datang. Begitu jugalah kita sebagai manusia, kita memang buat silap. Tersilap, tergelincir, tersalah. Tapi bagi siapa yang tidak angkuh, mengakui kesilapan dia, memperbaiki, memperbetulkan, bertaubat, maka dia adalah sebaik-baik manusia. Betul dalam satu hadis yang masyhur, tapi hadis ini agak lemah, agak dhaif. Hadis dalam Musnad Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Kullu ibni Adamin khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Maksudnya semua anak Adam ini melakukan kesilapan. Khata' maknanya seringkali melakukan kesilapan. Dan sebaik-baik orang yang seringkali melakukan kesilapan ini adalah yang paling kuat bertaubat. So, siapa yang paling banyak bertaubat, maka dia adalah sebaik-baik manusia. Bahkan para anbiya dan rasul seperti Nabi Yunus AS pun bertaubat pada kesilapan dia. Jadi yang penting bukan kesilapan. Yang penting adalah bagaimana kita memperbetulkan kesilapan itu. Bagaimana kita nak kawal kesilapan tersebut. Bagaimana nak perbaiki, perbetulkannya. Nak tarik balik. Bagaimana nak refund semula segala kesilapan yang kita buat tadi. So itu sebenarnya lebih penting daripada penceritaan diri. Kalau tak kerana itu, Allah akan tinggalkan dia lah perut ikan sehingga hari kebangkitan. Mana dia akan diuji lah, ujian yang sama.
So kalau siapa yang enggan, orang dah tegur tapi tak mau terima, tak mau baiki, tak mau akui, tak mau taubat, tak mau islahkan balik, maka dia layak untuk menerima azab. Dia layak untuk menerima azab. Baik. Kemudian baginda alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, dalam keadaan diselaputi kegelapan, dia pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu seperti mana diceritakan dalam Al-Quran. Seperti mana diceritakan dalam Al-Quran juga. So ini yang kita nak amal lah, kita nak ambil, nak take note apakah doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Itu dalam Al-Quran diceritakan bahawa وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. Maksudnya ada Dhu An-Nun ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah dan dia menyangka bahawa kami tidak berkuasa melakukan sesuatu ke atasnya. Itu setelah berlaku kepadanya apa yang berlaku, maka dia pun mengisytiharkan di dalam gelap gelita dengan berkata. Baik. Dan Dhu An-Nun, Dhu maknanya nisbah. Dhu yang memiliki. Maksud Dhu yang memiliki. Dzulqarnain yang memiliki dua tanduk. Itu dinamakan Dzulqarnain. Dhu yang memiliki. Dhu yang memiliki. Hayakumullah. Ahlan wa sahlan. Marhaban bikum. Siapa yang baru masuk? Macam mana tuan-tuan? Video, audio clear? Clear ataupun tidak? Mudahan clear dengan baik. Baik. Dhu An-Nun. An-Nun ni apa pula? An-Nun para ahli tafsir menyebut An-Nun ini adalah juga maknanya ikan yang besar. Ikan yang besar. So An-Nun dengan Al-Hut, dua makna ikan yang besar. Betul dinamakan Dhu An-Nun. Dhu An-Nun. Yang memiliki ikan yang besar. Ataupun kita kata yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada ikan yang besar. Itu Dhu An-Nun. Meninggalkan kaum yang keadaan marah dan dia menyangka bahawa kami tidak berkuasa melakukan sesuatu ke atasnya. Dia menyangka kami tak berkuasa. Mana apa setelah berlaku padanya apa yang berlaku. Mana dia tergelincir lah. Dia sangka Nabi Yunus sangka apa perbuatan dia tu tak salah. Mana bukan dia nak menentang Allah. Nak menafikan Allah berkuasa bertindak ke atas dia. Tidak. Jauh sekali. Mana kita sangka baik pada para anbiya dan rasul ni. Dia sangka benda tu tak salah ataupun dia memang lupa, dia tergelincir. Itu yang dimaksudkan. Ayakumullah Puan Syarimah. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah ipoh gila. Alhamdulillah. Okey, daripada ipoh pada kita malam ni. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus AS iaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada yang berhak disembah melainkan engkau. Maha suci engkau, sesungguhnya aku daripada kalangan orang-orang yang zalim. Inilah doa Nabi Yunus AS yang selalu kita pun duk baca dah hari ni. Doa yang sering kali kita semua baca. Cuma kadang kita tak perasan kehebatan, kebesaran doa ini. Kita duk baca kadang ikut tekong, kita duk aminkan tekong saja. Ataupun kita baca pun kadang kita tak hayati maksud di sebaliknya, latar belakang kisah di sebaliknya, kenapa boleh munculnya doa ini. Kadang-kadang yang ni kita terlepas pandang. So yang ni kita kena kaji semula. Itu tiada yang berhak disembah melainkan engkau. Ini tauhid. Nafi dan isbat. Tidak ada. Kemudian barulah menetapkan. Menafikan, kemudian menetapkan Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Ya. Mensucikan Allah Azza wa Jalla daripada segala kekurangan. Kadang bila kita ditimpa musibah, adakah Allah tak mampu untuk menghalang musibah tersebut? Jauh sekali. So kita menafikan bahawa Allah Azza wa Jalla bukannya tak mampu, tetapi Allah memang sengaja izinkan. So kena jelas izin dengan redha, dua benda yang berbeza. Allah izin sesuatu musibah bukan bermakna Allah redha pada musibah tersebut. Kerana Allah izin sebagai ujian. Allah bagi ya berlaku. Tapi adakah Allah menyukainya?
Belum tentu. Dua benda yang berbeza. So Allah Maha suci daripada segala kekurangan, seolah segala musibah Allah tidak menghalang. Allah memang sengaja biarkan. Sesungguhnya aku daripada kalangan orang-orang yang zalim. Ini mengakui diri sendiri. So, dalam seseorang itu bertaubat, mestilah dia mengaku dulu. Kerana manusia ni ada sifat ego. Ada sifat ego. Ni yang sifat mazmumah, sifat yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Syarimah, hayakumullah. Dalam keadaan sihat walafiat. Manusia ni dia ada satu sifat mazmumah, iaitu sifat ego. Dia tak boleh nak menerima kebenaran. Tak boleh mengaku salah. Kerana apa? Kerana ego, kerana nafsu. So ini antara sifat buruk manusia yang kita kena bersih buang. Mengaku salah, dia tidak mengurangkan darjat seorang. Bahkan mengangkat lagi darjat tu. Mana dia ni berani mengaku salah. Dia berani untuk memperbetulkan kesalahan dia. Kalau kita mengaku saja, lepas tu kita baiki, selesai masalah. Yang menjadi masalah bila dia tak mengaku, dia nak justify, orang KL panggil hari ni justify. Dia nak bagi jadi betul juga. So bila nak jadi betul, dia telah melipat kali gandakan kesilapan dia. Silap satu saja. Lepas tu dia nak pertahankan, nak justify kesilapan itu, dia telah buat kesilapan yang kedua pula. Ketiga dan seterusnya. Itulah musibah sebagai manusia pada hari inilah, terutamanya bila melibatkan amanah, bila melibatkan agama. Yang ni dua benda yang cukup berat. Kadang kalau kita mengaku, walaupun kita pecah amanah ke, kita mengaku, orang akan maafkan kita. Orang akan rasa lemah, lembut, rasa tersentuh, jadi dia pun bagi chance lah. Dia akan permudahkan. Tapi kalau kita justify, dah lah pecah amanah, justify lagi, memang orang akan bagi cukup-cukup, dia akan buang terus ya. Orang takkan percaya lagi dah kepada kita. So ini satu benda yang cukup penting. Kepercayaan adalah satu aset yang cukup penting. Jadi kalau kita buat kesilapan, terbukti ya memang silap, akui yang saja dan baikinya. Seperti mana yang dibuat oleh Nabi Yunus AS. Sedangkan dia Nabi, dia Rasul, patut dia lagi kena jaga air muka dia. Kena jaga standard dia. Kan, kedudukan dia. Tapi itu sedikit pun tidak mencacatkan, mengurangkan darjat. Bahkan darjat para anbiya Rasul ni dia lagi naik. Lagi taubat, lagi naik. Lagi akui, lagilah naik kedudukan dia. Kemudian Allah Azza wa Jalla pun berfirman lagi, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maksudnya lalu kami telah memperkenankan doanya dan kami telah menyelamatkan dia daripada kesedihan itu, dan begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 88. Jadi Allah Azza wa Jalla terima taubat Nabi Yunus AS, dan Nabi Yunus diselamatkan. Diselamatkan dan diiktiraf sebagai orang yang beriman. Baik. Al-Imam At-Tabari rahmatullah alaih, ini kita telah lalu kuliah-kuliah yang lepas, tafsir At-Tabari. Imam besar dalam bidang tafsir. Zunnun iaitu pemilik an-nun, iaitulah ikan. Yang dimaksudkanlah Yunus bin Matta. Itu nama penuhnya. Yunus bin Matta alaihissalam, Nabi Yunus. Kita panggil Nabi Yunus saja kan. Nama penuh dia bin Matta. Tafsir At-Tabari. Itu juga Ibn Abbas menyebut ketika dia pergi dalam keadaan marah, iaitu marah pada kaum baginda. Itu juga pendapat Ad-Dhahhak. Baik, tafsir yang sama dalam kitab tafsir At-Tabari. Ad-Dhahhak dengan bacaan Dhad. Dhad ha. Dhahhak. Jadi bagus kita ada transliterasi. Ini adalah kaedah moden. So ini antara keistimewaan terjemahan kitab-kitab Muhim dan juga PIS ni, dia ada transliterasi supaya kita baca dengan baik. Siapa yang ada kitab kan, dia ada
titik-titik kat bawah. Supaya kita nak baca dad, nak baca yang mana satu kan. Sebab Rumi dia di dal pun di, dad pun di. So dad ni dia ada titik bawah, dia bunyi dha. Walaupun ejaan dia di. So kita tak baca dahak ni lah. Kita baca dha. Dhahak. Baik, itu adalah tabi'in lah. Antara ahli dalam bidang tafsir. Baik, manakala kata Ibn Abbas lagi, seolah-olah Allah mahu menyatakan dia menyangka bahawa kami tidak akan menghukumnya atau mengujinya disebabkan perbuatannya meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Sedangkan hukuman baginya adalah ditelan ikan gergasi. Qatadah, Mujahid dan Dhahak juga hampir senada dengan Ibn Abbas dan tafsir ayat ini. Tafsir yang sama itu tafsir Tabari. Bila Nabi Nuh AS, dia sangka bahawa Allah tak akan hukum atau ujinya sebabkan perbuatan dia tadi. Ini peringatan bagi kita. Bila kita buat kesilapan, kadang-kadang Allah bagi dia lepas. Kita terlepas kan. Terlepas. Bila dah terlepas, jangan ulang. Jangan buat banyak kali. Lepas tu mengacan orang lagi. Boh kat Facebook lagi kan. Boh kat IG. Kita dah buat kesilapan. Lepas tu mengaku taubat berhenti. Sebab itu kadang Allah uji kita supaya kita berhenti. Padahal manusia ni bila dia tak diuji, dia akan meneruskan kesilapan dia. Mana dia terlepas. Bila terlepas dia boh kat Facebook. Boh kat IG. Terlepas lagi sekali. Boh lagi. 3 kali terlepas. Bila dia terlepas, maka itulah tanda bahawa Allah Azza wa Jalla Allah tidak mencintainya. Bila Allah tak mencintai seorang hamba, Allah kekalkan dia berterusan di atas kesilapan. So ini kita panggil apa? Para ulama panggil dia istidraj. Istidraj ni dia buat dosa tapi makin banyak dosa makin kaya. Macam orang kafir kan. Dia kafir tapi kaya. Tanda Allah tak mencintai dia, Allah membiarkan dia dalam kesesatan, dalam kemungkaran, dalam dosa. Tapi tanda Allah cinta pada hamba, Allah uji dia. Dia buat silap terus kena. Saya first time buat terus kena. Satu sudut bahawa itu baik. Mana Allah telah mengawal dia. Kontrol dia. First time buat terus kena. Orang buat 10 kali tak kena pun. Buat sekali je kena. Buat sekali kena tu lebih baik daripada yang buat 10 kali tak kena-kena. Seperti para anbiya dan rasul, dia kadang buat kesilapan kecil je terus kena. Terus turunnya wahyu, turun ayat Quran. Kenapa? Memang Allah mencintainya, maka Allah akan uji dia. So ujian salah satu tanda kecintaan. Sebab itu para anbiya rasul orang yang paling kuat diuji. Kenapa? Kerana Allah mencintai mereka. Paling kuat diuji anbiya dan rasul, itu tanda kecintaan. Satu sudut yang positif yang kita kena fikirlah, setiap ujian yang kita dapat adalah tanda kecintaan daripada Allah Azza wa Jalla. Satu sudut. Tapi mestilah kita kena timbang tara dan ujian itu adakah bersesuaian dengan syarak. Jangan pula dia ni ditimpa ujian, dia buat satu kesilapan, bila dia ditimpa ujian itu sepatutnya layak ke atas dia. Dia kata ni ujian ni Allah nak angkat darjat dia. Jadi kena timbang cara jugalah dengan syarak. Tapi asasnya macam tu. Asasnya begitulah. Baik. Ibn Mas'ud, Ibn Abbas dan ahli tafsir menyebut bahawa kegelapan itu merujuk pada perut ikan. Begitu juga kegelapan dalam laut ditambah kegelapan malam. Tafsir At-Tabari juga Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah wa Nihayah ni kitab sirah. Karangan Imam Ibn Kathir. Kitab sirah. Sirah termasuk para anbiya dan rasul. Juga dimasukkan dalam kitab sirah dia ni. So kitab yang sangat ensiklopedia yang sangat besar, yang sangat meluas. Dia cover semua aspek sirah, bukan saja sirah Nabi kita, Nabi yang terdahulu pun ya. Baik. Jadi gelap itu gelap yang bertimpa-timpa, kegelapan. So, dalam Quran Allah tak sebut gelap tu apa? Allah sebut gelap. So kegelapan ni boleh jadi kegelapan malam, kegelapan dalam perut ikan kan, kegelapan laut. Kerana laut ni gelap.
Maknanya kosong, tak ada orang, tak ada siapa. So dia bertimpa-timpa. Kegelapan yang bertimpa-timpa. Ya, ujian dari sudut fizikal dan juga mental. Baik. Baik, di sana ada 3 aspek yang utama. 3 aspek yang utama yang penting yang nak dikeluarkan daripada kisah Nabi Yunus AS ni. Itu aspek yang pertama ataupun poin yang pertama, doa Nabi Yunus AS, kata Syekhul Islam rahmatullah alaih, ia adalah mensabitkan keesaan Allah. Itu tauhid lah. Mensabitkan keesaan Allah Azza wa Jalla. Seperti mana dalam kitab Daqaiqu at-Tafsir. Jadi antara aspek yang penting dalam doa Nabi Yunus AS ni iaitu aspek tauhid. Kadang-kadang kita ditolak doa-doa kita kan. Tak jadi, ataupun doa itu kadang kita minta dapat yang lain. Antara aspek penting kita kena rujuk cek semula adalah tauhid. So, bagaimana tauhid kita? Kalau tauhid yang benar, maka doa dia pun benar. Tauhid yang salah, doa yang pun salah. Ayakumullah. Alhamdulillah malam ni kita ada teh ais teh ais buh. Teh ais jenama buh ni dia rasa pekat sikit. Kita bersemangat sikit nak kuliah online. Ayakumullah. So aspek utama yang paling penting dalam doa adalah tauhid, pengesaan. Kita mengesakan Allah dengan sebenar-benar. Kadang kita doa minta daripada Allah. Bila minta daripada Allah, mestilah sebenar-benarnya lah daripada Allah. Bukan daripada Allah, daripada makhluk ataupun sama-sama selari. Tidak, hanya daripada Allah Azza wa Jalla. Itu aspek pertama. Adapun aspek yang kedua, adalah perkataan baginda, Maha suci engkau. Itu penyucian Allah Azza wa Jalla daripada segala kekurangan. Daripada asma' dan juga sifat. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. So dalam doa apa yang kita kena perhatikan apa? Berdoa dengan nama dan sifat Allah. Mesti dengan nama dan juga sifat Allah. Ni kena berhati-hati. Sebab kadang sebagian orang ni bila dia doa, terutamanya doa-doa yang tidak maksur. Mana doa yang tidak sahih daripada Quran, daripada hadis, doa dia sendiri, kita terdorong untuk berdoa dengan nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah yang tidak sabit. So, sebaik-baiknya kita doa macam ni. Doa yang datang daripada Quran, walaupun kita rasa tak rare lah. Daripada kecil sampai ke tua, doa yang sama. Itu lebih selamat bagi kita lah. Sebab kadang sebagian orang sebut, Allah rindu. Allah rindu pada dia. Jika kita sakit, maknanya Allah rindu pada kita. Yang ni kena perhatikan. Berhati-hati. Bahaya, kerana sifat rindu itu bukan sifat yang sahih, yang sabit, yang pasti. Kan? Allah rindu. Adakah dalam Quran dan hadis sifat rindu? Ini penting. Asma, nama Allah dan sifat Allah mestilah hanya yang sabit pada Quran dan pada hadis yang sahih. Jadi sifat rindu tak ada. Tapi berapa ramai orang yang sebut Allah rindu kepada dia dalam Facebook, IG dan sebagainya. Jadi kita kena lihat aspek yang penting ini. Selain pada tauhid, aspek yang penting juga apabila kita berdoa dengan asma wa sifat yang pasti, yang sahih daripada Quran, daripada hadis. Kalau kita tak pasti ambil doa-doa para anbiya ni, itu pasti ya, mesti ya, pasti kerana datang pada Quran. Begitu juga adab kita dalam berdoa pada Allah. Jangan terus kita lompat kepada doa permintaan yang kita nak. Kita nak sekian-sekian, Allah bagi sekian-sekian. Tak kena ada sedikit muqaddimah di hadapan ni. Sedikit pun tak apa. Antaranya ini asma' sifat. Itu menyucikan Allah Azza wa Jalla daripada segala sifat dan juga nama-nama yang kurang, yang aib. Ini semua kita kena bersihkan. Itu aspek yang kedua. Ada pun aspek yang ketiga. Aspek yang ketiga iaitu kata Nabi Yunus AS, aku daripada kalangan orang yang zalim.
Itu pengakuan dosa. Apabila kita nak minta sesuatu, kita kena mengaku dosa kita tersebut. Merendahkan diri. Merendahkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan mengagungkan diri, mengangkat diri kita. Meminta, minta tapi macam tak minta. Minta dengan sombong, dengan angkuh. Kadang kita nak minta kat bos kita macam mana? Merendah diri ya. Kalau kita mengangkuh siapa bos kan? Kita bos kan, dia bos kan? Jadi bos pun rasa tak kelapak nak bagi. Rasa tak teringin nak bagi. Jadi dia pun sabotaj kita balik. Jadi kalau dengan Tuhan, sudah tentu lagilah adab kita. Merendahkan diri kita. So kena jujurlah, kena ikhlas. Apabila kita nak memohon taubat, barulah taubat kita diterima. Itu 3 aspek yang penting dalam doa ini. Baik, Imam Ibn Al-Qayyim pula menyebut bahawa dalam doa Nabi Yunus AS ada tauhid dan juga ada tanzih. Tauhid yang kita dah sebut tadi, tanzih ni apa? Penyucian. Penyucian daripada kekurangan bagi Allah Azza wa Jalla. Untuk menafikan Allah Azza wa Jalla ni ada kekurangan. Seperti mana Yahudi mereka ni angkuh. So kita kena buang sifat angkuh ni. So menyucikan segala kekurangan yang disangkakan bagi Allah Azza wa Jalla. Baik, Imam Al-Qayyim juga menyebut jalan yang paling pintas mendapat satu hajat pada Allah Azza wa Jalla dengan tauhid dan tanzih. So Allah Azza wa Jalla suka apabila hamba-Nya memuji Allah Azza wa Jalla. Untuk cepat, untuk mudah menerima taubat kita, maka kita memuji dan menyucikan Allah Azza wa Jalla. Hayakumullah Cikgu Nazri. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Belum habis lagi Cikgu. Sikit lagi nak habis. Mungkin Cikgu ada urusan kot. Terima kasih dah. Hayakumullah. Baik. Dia kata Imam Al-Qayyim pula ada 4 perkara yang mana tawassul dibina di atasnya. Tawassul maknanya apabila kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla untuk memohon doa, taubat. Jadi 4 perkara dibinanya tawassul, iaitu tauhid, tanzih, pengakuan kehambaan dan pengakuan dosa. 4 perkara pula yang disebut Imam Al-Qayyim. Iaitu dia telah membahagikan pengakuan kehambaan dengan pengakuan dosa ni kepada 2. Dia pecahkan lagi. Tadi 3 aspek, yang ni ada 4 aspek. Apa aspek yang keempat itu dia bahagi 2 lagi, dia pecah. Mengaku sebagai hamba satu, mengaku dosa satu. Mengaku hamba, mana kita menganggap diri kita ni ialah hamba. Jangan menganggap Tuhan. Anggap diri kita hamba, itu penting. Lepas tu mengaku dosa satu lagi bab yang lain. So dia pecahkan 2 kat situ. So dia belagak Tuhan, maka dia bukan taubat yang sebenar. Bukan doa yang sebenar. Jadi dia kena ada lagak hamba macam mana. Apakah sepatutnya lagak hamba? Sepatutnya begini kan, lagak hambanya. So dia kena begitulah baru dia dapat doanya diterima dan taubatnya diterima. Baik. Dan Imam Ibn Jarir At-Tabari rahmatullah alaih menyebut kami selamatkan Yunus alaihissalam kerana dia berdoa kepada kami. Begitu juga kami selamatkan orang yang beriman jika mereka mohon tolongan dan berdoa kepada kami. Imam bin Jarir sebut antara faedah dia apa? Bila Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan, maka orang yang beriman lain pun akan diselamatkan juga. Kalau dia mempunyai spek, ciri-ciri yang hampir sama dengan Nabi Yunus alaihissalam. Maksudnya kisah ni bukan nak cerita pasal Nabi Yunus sangat. Ya, cerita Nabi Yunus satu. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita sebagai manusia biasa yang bukan Nabi, bukan Rasul, untuk mempunyai ciri yang hampir sama dengan Nabi Yunus dan akhirnya diselamatkan daripada musibah. Walaupun musibah itu kecuaian kita sendiri. Boleh selamat. Dengan syarat cirinya macam
Nabi Yunus alaihissalam. Itu Ibn Jarir tekankan di sini. Yang lebih penting kita apa? Yang penting kadang kita duk baca cerita ya, jadi bedtime story. Cerita untuk tidur. Dengar cerita lepas tu tidur. Ibn Jarir Tabari rahmatullahi alaih sebut lebih pentinglah bagaimana kita sebagai manusia biasa untuk juga diselamatkan seperti mana Nabi Yunus alaihissalam. Ibn Kathir pula sebut, jika orang beriman berdoa dengan doa ini dalam keadaan bala menimpa mereka kerana terdapat galakan daripada Nabi kita untuk mengamalkan doa ini. Jadi Ibn Kathir sebut apa? Nabi kita sendiri suruh kita beramal dengan doa ini. Ayakumullah Cikgu Nazri. Wah, banyak nota-nota Cikgu Nazri buat. Mana yang baru masuk, boleh baca nota dibuat oleh Cikgu Nazri kita. Baik, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menggalakkan kita untuk berdoa dengan doa yang sama. Itu seperti mana hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu hadis dalam Musnad Ahmad dan Jami' Tirmizi dinilai sahih. Hadis sahih dalam Musnad Ahmad dan juga Jami' Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnuni idh huwa fi batnil huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yad'u biha muslimun rabbahu fi syai'in qattu illa istajaba lahu. Maksudnya doa Nabi Yunus alaihissalam tak kala berdoa dalam perut ikan besar berbunyi, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku daripada kalangan orang-orang yang zalim. Tiada seorang individu Muslim pun yang membaca doa ini, melainkan Allah pasti kabulkan permintaannya. Di doa ni Nabi kita SAW sebut apa? Dalam hadis yang sahih ni, riwayat Ahmad dan juga Tirmizi, tidak ada seorang pun Muslim yang doa dengan doa ini, melainkan Allah akan mustajabkan doanya. So ni antara doa-doa yang mustajab yang kita kena amal, yang kita kena istiqamah dengannya sentiasa, kerana Nabi kita sebut tidak akan ditolak. Ya, doa yang pasti mustajab. Cumanya bila kita baca doa ini, doa itu bukan tak mustajab. Doa itu mungkin Allah tukar yang lain. Mungkin Allah tangguhkan lewat sikit. Mungkin Allah makbulkan pada hari akhirat nanti. Yang pasti makbul. Bila ya hadis yang sahih, Nabi sebut ya pasti dimakbulkan, pasti. Cuma Nabi tak sebutlah pasti dimakbulkan segera. Dimakbulkan yang sama. Tak ditukar pada yang lain. Ataupun dimakbulkan di dunia. Nabi tak sebut, Nabi sebut dimakbulkan. Jadi makbul tu ada kemungkinan bagaimana ia dimakbulkan, satu bab yang lain. Ataupun mungkin dia tidak dimakbulkan kerana 4 faktor tadi. Imam Ibn Al-Qayyim sebut faktor tauhid, faktor tanzih, itu dia tidak menyucikan Allah daripada segala kekurangan. Faktor pengakuan kehambaan, dia angkuh sombong. Faktor pengakuan dosa, dia justify, dia tak mengaku dosa tersebut. Kalau 4 faktor ni ada, boleh jadi doa dia tertolak. Kalau dia ada 4 faktor ini, dia doa dengan doa ini, Allah pasti akan makbulkannya. So hadis ini mesti dibaca secara keseluruhan, secara kolektif. Bukannya ambil hadis ni saja, tapi kenapa tak macam tu, kenapa tak macam ni, tak makbul. Jadi mesti dibaca secara keseluruhan, tidaklah hanya satu hadis saja. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, selesai bab doa Nabi Yunus alaihissalam, iaitu doa atas musibah kerana kecuaian kita sendiri. Apa sahaja kecuaian yang kita buat hari ini, kemudian kita mendapat musibah yang layak, yang patut ke atas kita, masih lagi Allah Azza wa Jalla boleh menolaknya, menggantikannya dengan lebih baik, boleh mengampunkan kita apabila kita cukup 4 syarat kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita beramal dengan doa ni, insya-Allah
Dan semua kita ada kecuaian, tergelincir. So kita nak perbaiki kecuaian ini dengan doa Nabi Nuh alaihissalam. Baik, jika ada sebarang soalan, 1-2 soalan sebelum kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini. Terima kasih banyak Cikgu Nazri. Adab berdoa mulakan dengan menyebut nama-nama Allah. Jaga hati supaya rasa rendah diri sesuai sifat orang yang meminta. Rasa kehambaan, rasa diri berdosa, mengharap pengampunan. Masya Allah, ini doa. Kita punya nota-nota cukup menarik. Tuan-tuan boleh ambil lah poin-poin yang mana hak terlepas, yang tak perasan daripada Cikgu Nazri kita. Baik, nampaknya tak ada sebarang soalan. Semua clear. Semua faham dengan jelas. Clear cut lah. Jika tak ada sebarang soalan, alhamdulillah kita cukup sekadar itu kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan untuk share video ini dengan sahabat kita, grup WhatsApp, grup Facebook, IG, segala media sosial yang ada lah, Telegram dan sebagainya. Mudah-mudahan dikira sebagai amal salih, sedekah jariah, juga ilmu yang bermanfaat. Juga jangan lupa untuk like saya punya Facebook page ataupun jadi friend Facebook personal saya pun boleh. Begitu juga YouTube, IG, Instagram. Walaupun tak apa nak update sangat, tapi insyaAllah kita akan boh sikit-sikit lah kan. Mana yang ada update-update. Dah manfaat bagi kita semua lah insyaAllah. Dalam PKP 3.0 ni, masa yang terluang, kita nak manfaatkan lagi semula segala media-media sosial yang ada ni. Manfaatkan untuk dunia dan akhirat kita. Baik, kita tangguh dahulu kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.